Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya mengambil slot menggantikan ustaz kita untuk kuliah subuh hari ini. Jadi kalau bahagian saya tu kita sambung insya-Allah tafsir surah Al-Kahfi. Kalau tuan-tuan tanya tafsir ni ada rujukan tertentu tidak? Orang banyak belajar dan mengajar tafsir. Tapi apakah rujukan utama kita? Adakah tafsir kita ni tafsir berkitab? Ya. Sebab saya ambil daripada pelbagai tafsir, terutamanya tafsir namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib nama dia, oleh Syekh Ar-Razi. Mafatih ni maksudnya kunci-kunci gaib, maksudnya kunci-kunci ilmu. Tafsir ni tidak lagi ataupun belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Jadi masih belum lagi lah. Jadi kenapa kita pilih tafsir ni ataupun kenapa saya pilih? Sebab kupasan itu dia menyimpulkan dan mengumpulkan maklumat-maklumat tafsir-tafsir sebelumnya yang besar. Contohnya Tabari, Qurtubi dan pelbagai lagi tafsir-tafsir yang lain. Dia adalah tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalamnya ada membincangkan kalau sekiranya perkara itu berhubung dengan akidah, dia bahaskan. Contohnya dengan Mu'tazilah dan sebagainya. Di samping dengan tafsir-tafsir yang lain yang biasalah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita tentang surah Al-Kahfi, bermula daripada ayat yang ke-20 insya-Allah. Kalau sempat kita habiskan sampai 27. 20 Al-Kahfi sampailah kepada 27. Jadi 20 ni tuan-tuan ialah innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Bawah sekali Sesungguhnya kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka akan merjam dengan membunuh kamu. Ini cerita apabila pemuda-pemuda di dalam gua tersebut dah bangkit balik, dah sedar. Jadi kita dah ceritakan macam mana dialog di antara mereka. Jadi sekarang ni salah seorang pada mereka ni akan dihantar ke bandar, ke pekan untuk membeli makanan dan sebagainya. Tapi dipesankan, jadi hati-hati, kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka akan merejam dengan membunuh kamu, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka secara paksa. Secara paksa itu dalam kurungan lah kalau terjemahan Abdullah Basmi. Dan jika demikian berlaku, kamu tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya. Ini adalah ayat peringatan kepada pemuda yang dipilih untuk pergi ke pekan membeli makanan untuk mereka semua. Apa pengajarannya tuan-tuan daripada ayat ini? Kita terus pergi kepada takwil dan juga tafsiran dalamannya dekat sini. Memang kita nampak ayat 20 ni merupakan peringatan, tetapi di dalamnya ada beberapa pengajaran. Satunya ialah kalau dalam zaman moden ni pengurusan, dan mungkin tuan-tuan pun ada dah biasa dengan dengar benda ni, kalau dalam institusi korporat dan sebagainya, maksudnya kita kena melihat risiko dan kesan daripada tindakan sesuatu. Ini namanya kalau dalam manajemen kita panggil risk management, kita panggil pengurusan risiko. Macam mana kalau kita nak buat satu tindakan, kena fikirkan apakah sebab-sebab, apakah kesan-kesan daripada tindakan kita yang akan terhasil daripada apa yang kita buat tersebut. Satu. Dua, ketakutan adalah sebaik-baik senjata.
Ketakutan adalah sebaik-baik senjata. Maksudnya berhati-hati itu adalah senjata yang terbaik untuk kita menjaga diri. Dan kaedah ini juga adalah merupakan kaedah yang dipakai. Masa saya belajar dekat Jordan dulu, kami kena ambil subjek military, subjek askar, wajib. Tapi orang asing ni kita tak dibenarkan pegang senjata lah. M16 ke apa sebagainya, Kalashnikov kita tak pegang. Tapi kita diberi kelas teori lah. Masa dekat Jordan tu, general tu yang mengajar kami kelas kuliah besar-besar lah. Maksudnya ramai sekali dalam tu. Dia kata Israel ni di antara falsafah dia, itulah dia pakaikan falsafah mengatakan the best defense is fear, dia kata. Maksudnya senjata yang terbaik adalah takut. Sebab apa? Dia adalah sebuah negara yang duduk di tengah-tengah negara-negara Arab. Bila kita rasa takut, kita akan siapkan diri kita. Bila kita alpa, kita akan banyak benda kita akan ambil ringan dan kita akan remeh. Jadi dekat ayat 20 ni dia mengingatkan kita berhati-hati. Yang pertama tadi kita kata apa? Dari segi pengurusan risikonya, fikirkan dulu apakah kesan tindakan kita. Kedua, hendaklah kita takut tu adalah satu strategi yang baik, yang bagus. Macam kita katakan dekat Israel tadi, dia sebuah negara kecil, penduduknya lebih kurang dalam 5 juta. Tapi duduk di tengah-tengah negara Arab yang jumlah penduduk Arab ni kalau ikutkan kepada sensus yang mutakhir lebih kurang dalam 300 million lebih. Negara Arab ni besar. Kalau daripada Iraq kepada Maghribi tu, dia separuh benua. Orang kalau tak tahu dia kata negeri Arab ni Arab Saudi saja, tak. Kalau negara Arab ni dia panggil Liga Arab ni dianggotai oleh lebih daripada 23 buah negara. Maksudnya kalau orang tanya kita negara Arab ni berapa negara? 23. Ada satu je negara Israel. Pun 23 negara tak dapat nak kalahkan Israel yang satu. Sebab strategi Israel pakai adalah takut. Dan takut tu adalah satu strategi yang bagus. Ketiganya, ukur baju di badan sendiri. Maksudnya kalau dalam keadaan mereka ni dikejar minoriti, jadi strateginya dekat sini kita tak boleh sebarangan melawan, melainkan lepas kita lihat kemampuan kita sendiri. Sebab itu setengah ulama dalam mengupas hukum jihad mengatakan tidaklah wajib jihad itu melainkan sekiranya kita mempunyai kemampuan untuk berjihad. Kalau tidak ada kemampuan, jadi tidak jatuh hukum wajib berjihad. Sama dalam keadaan begini apabila Nabi SAW, dan kita perlu ingat bahawasanya surah Al-Kahfi ini turun di Mekah untuk memberitahu baginda SAW supaya dalam keadaan kalau kita belum ada lagi kemampuan, maka janganlah kita cuba untuk melawan, kerana kesannya nanti adalah buruk. Sebab tu Nabi 13 tahun dekat Mekah dia tak angkat senjata. Nabi dekat Mekah 13 tahun tidak mengangkat senjata. Dan Nabi di Mekah walaupun 13 tahun lebih lama daripada Madinah, tapi yang menjadi pengikut Nabi paling banyak pun dalam setengah riwayat di antara 80 orang sampai 140 orang. Mungkin jumlah kita dalam masjid ni lebih kurang lah. 13 tahun lebih kurang dalam jumlah tu saja. Tak banyak. Ya. Tapi 13 tahun Nabi habiskan dekat Mekah. Jadi kaedahnya ialah sampailah turunnya ayat-ayat jihad dan sebagainya dalam surah Al-Baqarah banyak, barulah orang Islam masa itu diwajibkan jihad. 13 tahun tak. Sama dalam maksud ayat ni, ukur baju di badan sendiri. Itu pengajaran nombor 3 ayat 20. Okay. Sebab apa kita kena bezakan? Dalam Islam sendiri, nilai sesuatu perkara sentiasa terletak di antara dua perkara.
Saya ulang. Nilai sesuatu perkara sentiasa terletak di antara dua perkara. Berani adalah di antara pengecut dengan mengamuk. Pemurah adalah di antara bakil dengan pemboros. Sebab tu Islam kita ni adalah agama pertengahan. Dia tengah-tengah. Dia tak boleh ke kiri sangat, dia tak boleh ke kanan sangat. Sebab dua keadaan ni sentiasa kita ada. Sebab tu orang cakap wasatiyah, wasatiyah, wasatiyah maksud macam ni. Agama kita tu adalah memang wasatiyah. Bila kita nak comparekan, bandingkan di antara Kristian dengan Judaism umpama kata, dengan segala, kalau agama Yahudi ni memang very rigid. Hukum dia memang very rigid. Kalau dulu umpama kata, kalau buat salah kena bunuh diri hukuman dia. Tak boleh ceraikan isteri. Kalau makan sesuatu tu, kalau tuan-tuan biasa dekat negara barat, kita ada kosher tu, dia ada bahagian tertentu je, kaki dia orang tak makan. Dia punya rigid. On the other hand, satu aspek lagi, Kristian pula terlalu loose. Ada hukum hakam tak ikut, boleh saja pergi semayang dan pakai skirt, pakai t-shirt dan sebagainya, menyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu adalah satu ekstrim lagi. Jadi di antara dua-duanya itu terletaklah Islam. Dan mana-mana perkara wa iman, nilai sekalipun, sebenarnya Allah Ta'ala jadikan terletak di antara dua perkara tadi. Jadi kat situ pengajaran dalam ayat 20. Ayat 21. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Jadi Allah Ta'ala kata وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ. Jadi kami dedahkan hal mereka. A'sara ala ni maksudnya kami jadikan satu grup supaya menilai, melihat keadaan mereka, orang ramai, supaya mereka tu mengetahui bahawa sebenarnya janji Allah menghidupkan semula yang mati itu benar. Jadi di antara hikmah surah Al-Kahfi ini adalah untuk menunjukkan nak menghidupkan itu adalah sesuatu yang amat mudah bagi Allah Ta'ala. Jadi apabila nak menghidupkan itu amat mudah bagi Allah Ta'ala, maka tidaklah mustahil langsung wujudnya, berlakunya hari akhirat kelak. Dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Pendadahan itu berlaku semasa orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang yang mati. Mereka berbantah masalah apa? Masalah tentang adakah apabila dihidupkan, kita ini dihidupkan jasad dengan roh ataupun roh sahaja. Ya? Jadi itu adalah merupakan perdebatan di antara mereka. Setelah itu maka sebahagian daripada mereka berkata, kita buat bangunan sajalah. Bila Ashabul Kahfi itu telah pun Allah Ta'ala matikan. Jadi nak mengingat mereka ni, satu grup kata kita buat bangunan lah. Dan ada pentafsir yang mengatakan bangunan ini adalah maksudnya kuil, tempat ibadah yang bukanlah merupakan bentuk masjid bagi orang beriman. Bila saya sebut masjid, betul masa zaman itu belum lagi Nabi Muhammad diutuskan. Tapi kita perlu tahu, dan tuan-tuan juga perlu tahu, kegunaan perkataan masjid di dalam Al-Quran ini teraplikasi untuk semua rumah ibadah yang menyembah Allah Ta'ala sebelum Nabi. Faham? Maksudnya sebelum Nabi sendiri, kita gunakan perkataan masjid. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang masjid, tempat ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam bahasa sekarang kita sebutkan sebagai kuil lah. Yang Bani Israel buat dekat Baitul Maqdis tu dianggap sebagai masjid kat situ. Jadi mereka ni maksud masjid dekat sini
adalah tempat ibadah kepada Allah Ta'ala, dan terma masjid itu bukanlah sesuatu yang hanya kita guna pakai untuk tempat ibadah orang Islam selepas diutuskan Rasulullah sahaja, tapi merupakan tempat ibadah kepada Allah Ta'ala. Apa-apa yang menjadikan sembahannya Allah Ta'ala, tauhidnya betul, maka dinamakan masjid. Dan masjid ni tuan-tuan daripada kataan sajadah. Sajadah ni dalam bahasa Arab kita bubuhkan mim dekat awal-awal, imbuhannya maka dia jadi tempat. Sajadah, sujud, masjid, tempat sujud. Macam tu. M tu, mim tu adalah imbuhan untuk menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Kalau umpama kata darasah belajar, madrasah tempat belajar. Itulah belajar bahasa Arab sikit-sikit. Tak masalah. Jadi M tu adalah untuk tempat. Setelah itu mereka sebagian berkata dirikanlah sebab bangunan di sisi gua mereka. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Lepas tu orang-orang yang berkuasa, yang lebih ada pengaruh, berkuasa atas urusan mereka, berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Okey. Jadi ayat 21 ni di samping isyarat tentang bagaimana kuasa Allah Ta'ala dalam nak menghidupkan manusia adalah merupakan satu perkara yang mudah, dan demikianlah Allah Ta'ala akan menghidupkan kita kembali di hari akhirat kelak. Cuma kita hidup balik dekat akhirat tu tak macam waktu kita lahir. Waktu kita lahir kita tak ada memori, kita tak ingat. Akhirat bila kita bangun nanti kita akan terperanjat sebab semuanya ada dalam kepala kita. Kita dah tahu kita pernah hidup dekat dunia, kita dah tahu apa perbuatan kita, apa dosa kita, apa kebaikan kita, kita ni siapa, lahir kepada anak siapa dan sebagainya. Semua ada dalam memori. Lahirnya kita daripada rahim ibu kita tak ada memori apa-apa. Memori kita tu kita acquire, kita dapatkan melalui pengalaman hidup kita. Akhirat tak, bila Allah bangkitkan begitu dengan segala memori kita. Ayat 21 ni tuan-tuan berkenaan dengan khilaf. Takwilnya, pengajarannya adalah berkenaan dengan khilaf. Kita akan tengok ayat 22 nanti apabila mereka membicarakan tentang berapa ramai yang sebenarnya tertidur di dalam gua tersebut. Ya? Tapi ayat yang ke-21 ni membicarakan tentang adakah kita boleh buat bangunan ke masjid. Jadi saya kupaskan antara 21-22 ni sekali. Maksudnya perselisihan ataupun khilaf ni ada dia dua jenis. Ada dua jenis perselisihan ataupun khilaf. Yang pertama dinamakan al-khilaf an-naw'i dalam bahasa Arab, iaitu perselisihan dari segi jenis. Perselisihan dari segi jenis. Maksudnya jenis, dekat sini kita ada satu perkara yang kita dispute, tapi A, B, C semuanya merupakan jenis yang tidak berlawanan di antara satu sama lain, yang semuanya betul. Contoh khilaf mazhab. Mazhab fiqh. Maliki kata gini, Syafi'i. Salah ke Maliki? Salah ke Hambali? Tak. Semua betul. Jadi ini dinamakan sebagai perselisihan yang berbentuk jenis. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita kata al-khilaf an-naw'i. Yang mana dalam keadaan ini, dalam ayat 21 ni Allah Ta'ala terangkan tak apalah. Ada orang kata nak buat bangunan, ada orang kata nak buat masjid. No big deal. Tak ada masalah besar. Maksudnya tak kisah apa-apa saja. Yang kedua pula dalam ayat 22, saya kupaskan dulu, ialah perselisihan dari segi benar atau salah. Yang kedua ni dia teraplikasi pada masalah akidah. Yang pertama tadi aplikasinya pada masalah fiqh. Maksudnya bila kita berselisih dari segi jenis, tak payah nak gaduh-gaduh. Tak perlu pun masalah. Tapi kalau segi akidah, ya. Sebab akidah adalah di antara masalah salah ataupun betul. Kat situ. Dalam bahasa Arab kita panggil al-khilaf an-naw'i wal khilaf ad-diddi, dodal. Maksudnya khilaf yang berlawanan, betul dan salah. Yang pertama adalah al-khilaf an-naw'i ataupun khilaf perselisihan dari segi jenis. Jadi tidak ada masalah perselisihan dari segi jenis macam ayat 21. Masalahnya kalau umpama kata dalam ayat 22 ni ada banyak kata-kata.
Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Mereka berkata pula, diorang ni bertiga saja. Anjing mereka yang keempat. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Dan mereka berkata pula bukan tiga, tetapi mereka itu adalah 5. Okey. Mereka itu adalah 5 termasuk anjing mereka. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dan mereka berkata yang jumlah pemuda-pemuda tersebut adalah 7 orang, yang ke-8 itu adalah anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi'addati ma ya'lamuhum illa qalil. Allah sajalah yang mengetahui tentang jumlah mereka. Tidaklah mereka mengetahuinya melainkan sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum abada. Okay? Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan yang membincangkannya. Kat sini. Jadi dalam masalah ayat 22 ni, di samping dia adalah merupakan ayat yang menunjukkan ini adalah jenis kedua daripada khilaf yang kita bincangkan tadi. Khilaf dari segi berlawanan, betul antara salah. Sebab tak mungkin yang Allah Ta'ala ceritakan Ashabul Kahfi ni mesti jumlahnya adalah satu jumlah yang tertentu. Bukan 3, bukan 4 dan sebagainya. Melainkan ada tak jawapan di dalam ayat itu sendiri? Ulama' mengatakan ada jawapan dalam ayat ke-22 itu sendiri. Semata-mata bila Allah Ta'ala pakai ayat yang akhir tu, wa yaquluna sab'atun, wa, dia ada huruf wa, ada huruf dan ke-8 mereka. Dan tu dia tak ada pada yang sebelumnya. Allah Ta'ala tak kata sayaquluna salasatun wa rabi'uhun, yang dan yang keempatnya. Allah Ta'ala tak pakai waw dekat situ. Lepas tu Allah Ta'ala tak pakai juga waw dan itu pada wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum, tak pakai waw juga. Tapi kenapa bila Allah Ta'ala sebut 7 dan yang ke-8-nya adalah anjing? Jadi ulama bahasa mengatakan maka itulah jawapan kepada berapa ramaikah jumlah Ashabul Kahfi di dalam gua tersebut. Mereka mengambil kesimpulan daripada huruf waw tu, dia tak berlaku secara rambang tanpa ada sebab. Jadi itu menunjukkan apa? Yang sebelumnya dan mereka itu 7 dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Maka itulah pendapat ulama tafsir yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi ini adalah 7 orang semuanya. Okay. Dan ini berlaku juga di dalam sebuah hadis apabila diriwayatkan. Katanya ayat ini turun juga disebabkan oleh satu peristiwa bila mana di Mekah sendiri baginda Rasulullah dikunjungi oleh beberapa kumpulan Kristian. Di Kristian ni ada yang dipanggil kumpulan Kristian, dalam bahasa orang putihnya kita panggil Jacobites. Jacobites ni daripada nisbah kepada Yakub tapi bukan Nabi Yakub. Jacobites. Satu lagi Nestorian Christians. Nestorian. Jadi dia Jacobites ni macam biasalah, dia punya akidah Trinity, dia mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, dan ada 3 dalam satu. Nestorian ni pula secara ringkasnya mengatakan yang ketuhanan Nabi Isa itu adalah dengan will ataupun dengan iradat Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak menjelma dalam Nabi Isa dengan kehendaknya, maka terjelmalah Tuhan tersebut dalam Nabi Isa. Kristian yang lain dia kata Tuhan dengan manusia itu sekali. Nestorian kata, dia kata apa? Dia kata Tuhan tu is by will. Dia kata maksudnya bila mana Tuhan nak menjelmakan diri di dalam Nabi Isa, maka terjelmalah Tuhan. Jadi dia bukan masalah yang mudah juga. Ala kulli hal, macam mana pun saya nak cerita yang baginda Rasulullah dikunjungi oleh grup-grup Kristian yang berbeza ni, Jacobites dengan Nestorian. Jadi mereka mengatakan yang Nestorian kata 3, yang Jacobites kata 5, yang Islam kata 7. Nampak? Jadi dekat situ adalah turunnya ayat ni disebabkan oleh itu.
Selesai ayat 22. Jadi kita simpulkan tadi tentang masalah, kita kata al-khilaf an-naw'i wal khilaf ad-diddi. Okay. Jadi itu pun sikit lagi ayat 22 ni, akhirnya Allah Ta'ala kata tak payahlah, kata kalau umpama kata kita dah debat dengan orang ni kata begitu juga, stop. Maksudnya etika kita apabila kita tahu kita dah nyatakan point kita, dah nyatakan hujah kita, dia tetap juga dalam keadaan begitu, dia menyatakan hujah dia, maka dalam segi etikanya elaklah daripada berbalah. Kat situ. Jadi kadang-kadang ini merupakan etika yang kita lupakan pada hari ini. Kadang-kadang kita berbalah benda-benda yang remeh, yang tak perlu pun. Dalam keadaan ini Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada kita, menyuruh kita kalau sampai satu tahap bila kita dalam masalah khilaf diddi tadi, al-khilaf perbezaan antara betul dengan salah, kita tak boleh nak paksakan pendapat kita pada orang lain. Sebab itu kita ada dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Dan juga disebutkan fadzakir innama anta mudzakir, ingatkan saja wahai Muhammad, engkau hanya yang memberi peringatan. Masalah orang nak berubah hati, orang nak terima hujah kita, itu dah di luar batasan kita. Yang menjadi taklif tanggungjawab kita ialah menyampaikan, menyatakan. Jangan tak nyatakan pula, tak boleh. Jadi dekat sini kena nyatakan juga, tapi ada had dia dekat situ. Yang jadi masalah zaman sekarang ni, kadang-kadang kita yang majoriti duduk tengah-tengah ni, yang moderate ni, kadang-kadang suara kita tenggelam. Yang kita nampak dalam media, dalam surat khabar adalah di antara dua pihak yang bertelagah ni, daripada dua ekstrim ni. Kalau dalam Islam kita yang ada satu pihak liberal sangat, terbuka sangat. Lepas tu pula ada satu pihak lagi pula, dia seorang je nak masuk syurga, orang lain semua habis masuk neraka. Salah belaka orang lain. Orang tak setuju pendapat dia salah, tak setuju dengan mazhab dia salah, tak setuju dengan hukum fiqah dia salah. Satu lagi pula terlalu loose, kita pula duduk tengah-tengah. Tapi problemnya, masalah kita yang duduk tengah-tengah ni, kita tak ada suara, tak bersuara sangat. Jadi kadang-kadang ada setengah scholars, ada setengah intelektual mengatakan, kita tak boleh nak marahkan barat juga, sebab memang ada dalam kalangan kita yang ekstrim. Ada. Nampak? Dan barat pula, kalau umpama kata dia suka sangat golongan yang loose ni, dia support. Golongan liberal ni dia support dari segi duit, dari segi apa dan sebagainya. Jadi kita tengah-tengah ni, kita pun kena ada suara. Sebab tu bila kita buat dasar wasatiyah apa sebagainya, kita jangan cepat melenting. Betul, kadang-kadang perlu ada satu perkara yang kita jadikan platform untuk kita ketengahkan suara kita yang di antara dua ekstrim tersebut. Okey? Selesai. 22, 20 hamdah, 23, 24. 23, 24. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Saya baca sekali dengan 22, 24. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Dan janganlah وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Jangan cakap aku nak buat betul-betul sesuatu perkara itu esok. Illa ayyasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Tuhanmu apabila kamu lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, dan katakanlah juga semoga Tuhanku memberikan pedoman kepadaku. Li aqraba min hadza rasyada, dengan sesuatu yang lebih baik daripada ini sebagai petunjuk. Okey. Jadi 23 24 ni adalah masalah yang disebutkan ulama tafsir. Separuhnya mengatakan inilah sebab yang Nabi Muhammad sendiri ditegur. Sebab apabila baginda ditanyakan tentang soalan-soalan berkenaan dengan Ashabul Kahfi, dengan Zulkarnain dan sebagainya, maka baginda menjawab esok, sebab baginda yakin wahyu akan turun. Ini satu kata lah, walaupun ada ulama yang menolak pendapat ini. Jadi wahyu tak turun esoknya.
15 hari katanya baru turun, ataupun setengah pendapat sampai 40 hari lebih baru turun wahyu. Jadi sebagai teguran kepada Nabi Muhammad, walaupun ada yang tidak menerima lah pendapat ini sebab sanad, riwayatnya dan sebagainya. Jadi masalah ayat 22, 23 ni, 23, 24 masalahnya adalah tentang kupasan insya-Allah. Ini penting. Kenapa maksud insya-Allah ni? Apa maksud insya-Allah ni? Maksud insya-Allah ni adalah untuk menunjukkan kuasa Allah tu lebih daripada kita. Jadi dekat ayat ni kita ditegur supaya jangan kata nak buat tu nak buat ni, walaupun dalam hati tuan-tuan jangan lupa insya-Allah. Kan? Saat lagi lepas kuliah ni aku nak pergi makan nasi lemak dengan kawan-kawan, insya-Allah. Lepas tu nak keluar dengan orang rumah nak beli barang dapur sikit, insya-Allah. Lepas tu makan tengah hari nak masak sikit, amalkan. Saya pesan pada diri saya dan saya juga berpesan pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi menunjukkan apa? Yang kuasa yang lebih ghalib, yang lebih dominannya dekat situ adalah Allah Ta'ala jualah yang akan menentukan. Allah Ta'ala jualah yang akan menentukan. Jadi insya-Allah ni juga adalah untuk menunjukkan kita tidak bersumpah. Sebab dalam keadaan kalau tanpa insya-Allah dia boleh bertukar menjadi janji. Lebih kurang sumpah. Orang ajak kita pergi rumah kahwin, kalau tak boleh kata tak boleh. Jangan insya-Allah tu sebagai alasan. Sebab ikut hukumnya orang yang mengatakan insya-Allah tetapi di dalam hatinya telah ada niat untuk dia tidak melakukan sesuatu, maka dia adalah pembohong. Dapat dosa pembohong bagi dia. Okay. Dan dia juga dapat dosa orang yang memungkiri janji. Jadi berat masalah insya-Allah ni. Jadi kalau umpama kata ada orang tanya insya-Allah ni macam mana pula? Boleh kita nak perlu ni kah? Nak perlu cakap dari segi apa? Mohon maaf, kita ada majlis khatam Quran. Okey, saya berikan 3 minit. Okey. Jadi kena cakap. Tak kisah kalau kita cakap dalam bentuk yang dalam hati pun slow, tapi amalkanlah tuan-tuan. Jadi wazkur rabbaka idza nasit wa qul asa yahdiyani rabbi. Jadi ingatlah Tuhanmu. Ingat tu maksudnya apa? Dengan beristighfar kepada dia. Ingat tu macam mana? Ingat tu dengan terus ingat Allah Taala supaya Allah Taala mengingatkan kita balik, dan sebagainya. Jadi kita habiskan dekat situ. Ayatnya adalah ayat 24 tuan-tuan. 24. Nanti kita mulakan 25 insya-Allah kalau Allah Ta'ala izinkan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.